Dan kita nak bawakan tentang topik trend semasa penagihan di Kuala Lumpur. Jadi bersama-sama dengan kita pada waktu ini kita ada Encik Mat Razif Wan yang merupakan pengarah di Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya. Macam kawat tu bunyi. Selamat berkawan. Hore macam tu. Baik, dan kita melihat kepada masalah penyalahgunaan dadah ini yang menjadi agenda utama untuk semua pihak kerana ia memberikan kesan juga kepada keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dan kalau isu ini tak diuruskan dengan baik, maka kepincangan sosial akan menjadi semakin serius lah. Dan kita lihat pada September 2020 contohnya, tangkapan babitkan kes penyalahgunaan dadah di ibu negara dilaporkan meningkat dengan mendadak sepanjang tempoh 9 bulan tahun ini. Itu dilaporkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin, yang mana 219 individu ditangkap dari Januari hingga September berbanding 82 tangkapan sepanjang tahun lalu. Ya, jadi beliau ada juga berkata kebanyakan yang ditangkap ni berusia lingkungan 40 tahun ke bawah, termasuklah pengedar dan juga penagih dadah. Jadi kita nak bertanyakan kepada tetamu kita, Tuan Mat Razif, berkaitan dengan penagihan dadah di Kuala Lumpur ini. Kita nak tahu, Tuan, bagaimana dengan perkembangan trend penyalahgunaan dadah di ibu negara setakat ini? Terima kasih banyak kepada bernama radio. Mula-mula sekali saya nak ceritalah tentang cerita tak elok ni, tapi terpaksa cakap lah berkaitan penagihan dadah dan substance sebenarnya di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kalau kita perhati bilik penagihan ni di KL ni, kita pergi pada jenis dadah dulu. Jenis dadah ni dia dah berubah. Daripada dulu, zaman dulu kita ingat yang cocok-cocok tu kat tangan tu, itu heroin ataupun morfin. Tetapi dah tak ada dah, bukan tak ada, kurang. Lebih sekarang ni kepada dadah jenis sintetik, atau bahasa kampung jalanan dia dipanggil syabu ataupun batu lah. Kalau kita panggil, jumpa budak-budak dia kata dia ayat dia, ambil apa? Kau ambil apa? Saya ambil batu. Okey. Jadi kita batu kerikil ke apa ni? Yalah, yang kita faham lah batu-batu. Batu tu adalah dadah jenis syabu ataupun methamphetamine hydrochloride. Baik. Yang tu lah. Yang tu paling ramai. Lepas tu followed by diikuti oleh dadah jenis heroin. Lepas tu last kali ganja. Tak ramai ganja ni. Maksudnya dah face out lah. Otai-otai je lah. Baik. Okey, itu dia kan dia perbezaan. Perbezaan tu pun menarik juga kita nak tahu tu. Berlakunya kalau dulu kita dengar ramai orang isap ganja. Sekarang ni dah makin kurang dah. Kan, jadi adakah disebabkan yang lain-lain ni, dadah yang lain ni dia power lagi daripada ganja? Nak kata power bergantung pada genetik ataupun orang yang gunakan tu. Tetapi ada setengah orang mengatakan lebih power, ada setengah orang mengatakan biasa-biasa je, biasa. Tetapi pada pandangan saya macam ni, dia lebih popular tu mungkin disebabkan dia mudah didapati, mudah digunakan, dan senang nak Canon ataupun senang nak ajak member ambil sekali, join sekali. Kalau ganja ni aku tak isap rokok lah, I don't smoke. Wah, sekarang ni biasa. Susah lah ganja, dia macam banyak kerja nak balut. Macam ada pengalaman. Baca, membaca. Saya dulu masa sekolah masa tingkatan 1 sampai tingkatan 5, AADK dia ada buat program anti dadah tu. Kan ada macam pertandingan, dia AADK Barat, Nasyid apa semua. Saya masuk sajak sampai peringkat kebangsaan. Ambil lah. Jangan minta dulu saja suara dia memang jangan minta sajak. Saya takut kena pakai tanjak. Tapi kalau kita tengok dari sudut kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia, ni yang kita risau. Orang sebut dulu ada pusher lah, macam-macam benda lah dia dari sekecil-kecil, maksudnya sekadar cuba-cuba sehinggalah jadi pusher dan seterusnya ni. Macam mana, Tuan, di ibu negara? Belia ni saya tak tahu dia punya exact umur daripada perspektif masyarakat lah. Tapi kami menggariskan mengikut Kementerian Belia, iaitu daripada 18 hingga 40 tahun. Golongan belia ni ia mewakili 67% daripada golongan belia ni terlibat dengan masalah dadah. Kemudian kita tengok pula kenapa diorang ambil. Lepas tu kita kena memikirkan diorang ni kat mana sebenarnya. Kat rumah, kat sekolah dah tentu tak ada dah. Mungkin dah kat luar. Okey,
untuk senang ceritanya kita pecahkan kepada beberapa tempat lah, iaitu di kawasan perumahan luang, kawasan yang diorang mungkin bekerja sementara ke apa, dia pun dah kena. Ataupun mungkin baru belajar kerja part time macam itulah. Dia mula terlibat dia macam ni. Contohlah dia buat penghantar sebagai bekerja part time sebagai penghantar makanan. Jadi dia kata kalau kau letih kau ambil benda ni. Okey, itu permulaannya tu. Permulaan. Sebab nak bagi bertenaga niat tu mungkin dia rasa macam tu. Tetapi dia tak tahu once dia dadah ni senang je. Never try, jangan cuba. Cuba habis, selamat tinggal. Macam itulah lebih kurang. Okey, itu situasi dia. Tapi dia ada juga kan orang yang macam dah cuba tapi dia boleh bersih. Cannot go. Boleh. Kan? Boleh kan? Boleh tetapi agak sukar. Dia kalau dah terkena tu memang sukar untuk kita senang kembali ke pangkal jalan. Okey, macam tu situasi dia kan. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, bila ambil tu macam mana dia rasa tu kan. Itu yang membuatkan jadi ketagihan tu. Macam dia relax ke, tak escape fikir masalah ke. Simple kalau kat dalam TV dari kecil kita difahamkan kalau kita ambil, kalau tak dapat kita akan gigi-gigi. Kenapa? Memang macam tu ke? Okey, dia ikut jenis dadah tu. Yang tu lebih kepada dadah jenis opiate base lah. Heroin yang cocok-cocok tu. Dia macam ni. Tuan, dekat sikit. Dia, dengar jauh. Dengar sikit suara kan. Okey, dia macam ni. Dadah ni dia bermula daripada mula cuba. Lepas tu ni dia punya stages dia. Cuba, guna, salah guna, penagihan. Saya ambil contoh mula-mula kita ambil satu paracetamol lah. Paracetamol ni mula-mula kita rasa demam, kau cubalah ubat ni. Kita rasa okey lah. Itu cuba kebah berpeluh-peluh okeylah. Then bila kita next time kita demam, kita ambil paracetamol. Okey, boleh sembuh. Lama-lama kita rasa kita nak campur dengan lain. Contoh minuman berkarbonat. Kita campur satu tin campur dengan paracetamol 2 biji. Kita lagi kick lah rasa. Mula dia rasa macam mungkin rasa perasaan lain, bukan untuk demam saja. Dia dah mula nak rasa aku nak pening lah, steam lah kata orang. Nak hayal sekejap, whatever lah. Tetapi itu dah stage salah guna. Tadi cuba, guna, salah guna. Maksudnya salah guna ni dia tidak di-prescribe oleh doktor ataupun tidak untuk tujuan dia nak sembuh daripada sakit, bukan rawatan. Dia dah untuk lain. Okey, kemudian hari tu dia ambil 2 biji dengan 1 tin, dia ambil dos yang sama, kuantiti yang sama. Tak ada apa-apa pun, okey je. Then dia tambah pada 2 tin pula dengan 1 papan pula. Dia dah develop. Maksudnya daripada daripada 2 biji 1 tin kepada yang amount yang lebih besar. Dia dah amount yang macam tu. Kemudian bila tak ambil, dia mula menggigil. Contohlah meracau macam-macam lah. Yang tu dia dah develop sebagai penagih. Yang tu sama ni menggigil-menggigil yang you kata tadi tu. Sama tu. Dia dah rasa aku tak boleh lah, aku kena ambil juga. Kalau tak ambil memang pening lah kepala. Itu dia sampai ke tahap menggigil tu lah. Kalau tidak, dia akan hayal saja. Dan kalau kita tak sampailah tahap menggigil tu tadi, Tuan kan, mereka yang hayal-hayal ni, tapi bila mereka tak dapat dadah ni, situasi marah, tak puas hati, ada benda yang tak kena, mengamuk-mengamuk tu, itu memang akan berlaku kepada si penagih ni. Okey, terima kasih banyak. Itu bagus soalan tu. Dia itu adalah kesan-kesan samping daripada pengambilan substan ataupun dadah ni, iaitu antaranya satu mind alteration, satu emotion. Mind alteration ni contoh tengah saya bersiaran ni, tiba-tiba saya nampak ada dinosaur besar. Macam itulah. Dinosaur. Contoh. Memang ada. Dia akan jadi macam tu. Satu emotion alteration. Yang bukan emosi tadi ni tiba-tiba dia rasa sedih sangat ataupun tiba-tiba dia rasa marah sangat. Macam-macam lah. Bergantung jenis dadah yang dia ambil.
Dia ada downer drugs, ada upper drugs. Bergantung. Okey, lain-lain dia punya kesan. Macam-macam. Macam-macam. Dia baju kita ni. Baik, tadi kan kita sebut dari awal berkaitan dengan gulung, rokok. Okey. Semua berkaitan dengan rokok. Lepas tu macam lah kita digambarkan juga kan dengan pergi kelab, lepas tu basah-basahkan rokok. Tak macam-macam lah dulu, cerita dulu lah. Dulu lah. Okey, faham. Sekarang lebih mudah. Sekarang ada vape. Lepas tu orang kata vape mana boleh buat apa-apa. Tapi ada juga laporan yang kata vape ni pun membuka jalan kepada penyalahgunaan dadah. Betul ke tu kan? Mungkin betul, mungkin tak. Tapi saya cenderung kepada apa kata betul. Sebab macam ni cerita dia. Apa pun semuanya ada pembuka jalan dia lah. Bukannya terus jadi tiba-tiba jadi penagih. Tak. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Jadi vape ni kalau kita kaji dia punya cara pengambilan, bahan-bahan dia, boleh je sebenarnya dia liquid kan. Berbentuk cecair. Jadi cecair tu dadah ni macam-macam form, macam-macam bentuk. Jadi kita ingat dadah selama dalam bentuk macam serbuk je kot, atau macam tembakau. Bukan, macam-macam form dia. Jadi antaranya dalam bentuk cair. Kalau orang berniaga lah, definitely sudah tentu dia memerlukan customer yang loyal customer lah, customer yang penagih lah. Jadi dia akan masukkan sikit je, tak banyak. Jadi dia katakan flavor jambu batu, contohlah. Flavor jambu batu. Jadi terasa pula dengan buah-buahan tempatan. Vape ni macam-macam rasa dia. Jagung macam-macam. Strawberry tu dulu, sekarang ni macam-macam. Yang funny. Okey, rasa jambu batu. Jadi orang akan rasa macam ni. Dia akan cakap dengan mana? Kau cuba rasa flavor jambu batu. Memang bestnya, kicknya. Dia tak tahu ada somebody di belakang yang dah letak dah. Kita tak tahu. Itulah punca dia. Jadi tak mustahil sebenarnya penggunaan rokok elektrik ataupun vape ini dikatakan sebagai pembuka jalan kepada penyalahgunaan dadah. Baik. Dan bila situasi itu berlaku, vape, rokok elektronik, tak apa, dia tak bahaya sangat macam rokok kan. Jadi penggunaan vape ni daripada pelajar-pelajar sekolah lagi dah guna. Nak pula bentuk macam pen, nak dapat kat saya pula. Saya dia macam apa benda lah yang gantung tu pen dekatnya. Betul tak? Orang selalu kempen untuk vape ni, dia tak rosakkan jantung. Dia berasaskan air. Semua positif je. Dia tak rosakkan jantung. Saya rasa kita kena counter balik. Okey, baik, itu dia kan. Jadi kita nak tahu juga macam penggunaannya di kalangan satu belia tadi kita duk kongsi. Tapi tuan ni pelajar-pelajar sekolah ni. Kau dah cikgu dulu menjerit ni, mak ayah menjerit juga anak-anak contoh. Tapi kalau vape ni macam nampak ringan. Macam sedang nak sorok halus je. Susahlah sebab dia bukan bidang kuasa kami. Dia di bidang kuasa agensi lain. Tetapi untuk kami cuma boleh berpesan lah. Sebab tangkapan atau sebagainya dibuat oleh pihak-pihak lain yang berkaitan dengan vape ni. Jadi saya cuma boleh berpesan sebelum pergi ke agensi kami, please lah, dia memang boleh ke arah penagihan ni, especially dadah jenis NPS, dadah jenis baru ni. Dia dadah yang boleh memberi kesan yang lebih potent ataupun lebih teruk lagi kesan dia. Psychoactive substance. Baik, itu berkaitan sedikitlah tentang vape tapi kita nak tahu juga modus operandi pengedaran dadah. Ada yang kata guna kurier. Lebih mudah pula dia kata sekarang kan. Panggilan dan sebagainya. Macam ni tuan. Aduh. Mengeluh ni. Bukan. Banyak sangat kes ni. Ini adalah fenomena sekarang ni. Kalau dulu kita dengar keledai dadah, pernah dengar kan? Drug mule. Itu adalah pengedar dadah yang pergi luar negara, pakej melancong, macam-macam lah, sampai sana dia buat beg, dalam beg ada dadah, kokain, whatever. Itu cerita dulu. Sekarang ni bila keadaan sekarang ni dengan COVID dan sebagainya, dari segi pergerakan terbatas, dari segi perhubungan pun sudah bertukar. Jadi mereka menggunakan MO atau modus operandi yang bukan agak canggih, kreatif lah. Sebabnya kalau kita tengok mana-mana tempat ada ke kurier ni tak boleh lepas ke tempat lain. Kalau kita tengoklah, dia free access kan. Jadi kat situ dia nampak, why not, kenapa tidak aku gunakan ni. Try dulu. Bila dah lepas satu, dia akan gunakan lain lah. Saya no need to mention, saya tak akan sebutkan syarikat apa, tapi macam ni lah. Yang pembawa ni dia bukan tahu, kebanyakan tak tahu.
apa yang dibawa ni. Ada yang tahu dari segi adalah kaedah nak tahu tengok siapa yang order ni daripada kawasan-kawasan ni. Normally dia dah boleh agak, tetapi kebanyakan memang tak tahu. Dia just bawa je. Tapi bila sampai, itulah yang bila saya bercakap dengan counterpart kami, pihak BDRM, dalam roti canai, dalam burger, ada makanan kat luar tu, tapi dalam tu dia selit sekali lah. Kau tahu selit order. Memang dia selit betul lah. Itu dia punya modus operandi. Mereka ni memang kena jadi kreatif lah. Tapi di kreatif tak salah lah kan. Salah guna macam tu. Penyalahgunaan itu. Dan kita tengok juga ADKHTHK Projek Rintis Inisiatif Bersepadu untuk menangani masalah peragian dadah, bahan dan pelancongan sosial di 12 kawasan terpilih. Jadi mungkin tuan boleh ceritakan dengan lebih lanjut. Alamak, macam nak buka ladang kelapa sawit pula. Inisiatif Bersepadu. Bersepadu. Okey, macam ni. Ia adalah satu inisiatif daripada ketua pengarah kami, di mana pada peringkat awal Datuk Sri atau beliau menyatakan penagih ni ramai kat mana. So pada ketika itu kami memberi pandangan dah ada 3 tempat yang majoriti penagih ni, iaitu di kawasan tanah rancangan. Tak boleh sebutlah, tanah rancangan. Satu, perkampungan nelayan. Yang ketiga, PPR, perumahan rakyat lah. Jadi di KL ni mana ada tanah rancangan, fishing village pun tak ada kan. Jadi ada PPR. Jadi kat KL ni inisiatif dia hanya di PPR saja. Okey, di Malaysia ni mana tempat lagi? Okey, di Malaysia ni kita ada 12 tempat yang kita panggil kawasan rintis ni. Sebab kita nak tackle, nak zoom kat situ. Ada 12 tempat, ada dalam 7 negeri. Untuk KL ni macam saya sebut tadi, ada di PPR sahaja. Daripada 3 PPR ni, saya terus jam ke KL. Sungai Bonus, semuanya berlaku di setapak. Sungai Bonus, air panas dan juga Gombak Setia. Bukan tempat ni teruk, tak. Tetapi dah kawasan nitis, kita nak cuba, nak tengok macam mana. Kita nak tumpukan sama-sama dengan agensi-agensi lain. Boleh tak kita habiskan masalah dadah ni. Dia dipanggil inisiatif bersepadu. Baik. Bersama-sama dengan agensi lain. Kita nak tahu juga Tuan, kenapa perlunya projek seperti ini yang rintis inisiatif bersepadu ini dilaksanakan sekarang? Okey lah, soalan macam mana skrip ni. Okey, dia mesti kena baca. Kan, itu penting. Dia macam ni. Terima kasih banyaklah. Selama ni kita selalu dengar orang cakap pepatah, kalau berjalan seorang ni, kita boleh berjalan pantas, tapi tak jauh. Tapi kalau berjalan bersama-sama ni, kita akan berjalan lebih jauh lagi. Jadi selama ni kita buat kerja, kita rasa ada bahagian tertentu yang kita tak boleh buat, tak mampu kita nak buat, sebab bukan kita punya master atau bidang kita. Tetapi kalau kita buat bersama-sama, insya-Allah saya rasa boleh kita capai. Contohnya, kalau sekarang ni kita ada beberapa agensi dan kolaborasi ni, agensi kerajaan, kementerian, agensi kerajaan dan juga NGO. Dulunya agak sukar kita nak satukan, tapi tahun ni kita dapat satukan. Sama-sama kita duduk semeja, kita bincang sama-sama nak buat apa. Kau buat ni. Dia punya falsafah dia, kita pergi kepada pengisian, apa jenis pengisian yang perlu dibuat. Okey, kau tackle berkaitan jasmani, kau tackle berkaitan emosi, berkaitan rohani. Jadi masing-masing ada bidang kepakaran masing-masing. Masing-masing buat kerja lah. Dan kita nampak program ni memang berjalan cantik dan boleh teruskan pada masa akan datang. Cumanya tahun ini kita agak sedikit menerima cabaran lah berkaitan dengan situasi COVID ni. Jadi cara atau kaedah bekerja ni kena sedikit berubah. Mana-mana jabatan, agensi atau NGO yang tidak bersedia berubah, memang agak sukar untuk mendepani masalah ni. Tapi kalau dari segi pendekatan, macam mana pula Tuan? Sebab kadang yelah ada orang ni yang
okay, dia bukanlah macam pengalaman sendiri. Tak ada kena-kena. Tapi apa yang kita lihat kita tengok besar. dekat TV. Tengok kat TV lah. Banyak Banyakkannya cerita kan. Kadang-kadang orang suka kaitkan kita sebut tentang peluang kedua contohnya. Dah bersih, dah clean kan. Bila keluar, bila kehilangan contohnya, ni sebab dia balik hilang. Ramai yang kata mereka kembali semula menjadi penagih ni kerana tak ada peluang kedua. Tak diberikan sokongan. Rasa stres macam tu. Terima kasih banyaklah. Kenapa tengok muka saya macam stres je. Macam peluang kedua. Okay. Jangan komen banyak sangat. Ya, betul. Nanti Raifah nyanyi nanti aku peluang kedua tu kan. Okey, berkaitan peluang kedua ni, terima kasih banyak. Semuanya memerlukan peluang kedua dan perlu ada peluang kedua, sedangkan kita dengan Tuhan kita pun ada peluang kedua. Dan saya rasa agak siapalah kita untuk tidak bagi peluang pada orang dan terus menghukum seseorang, siapa-siapa yang terlibat dengan especially dadah ni. Okey, ada dadah ni ada yang disebabkan dia tak sengaja, terkejut kan, tak sengaja, tak sengaja. Ada disebabkan macam terpaksa, ada yang memang dia saja suka-suka nak buat macam-macam sebab lah. Pengaruh tu biasalah. Tetapi daripada semua golongan ni, kalau kita bagi peluang kedua dalam pelbagai kaedah, memang cantik lah. Sebab sebagai contoh lah, kita nampak macam peluang kedua ni mungkin dari segi pekerjaan, daripada dia ambil penagihan ni, dia hilang peluang pekerjaan semua, then kita sediakan peluang pekerjaan. Tetapi untuk penjak awam, ni sebab penagih dadah ni tak kira orang siapa pun, DJ radio pun boleh kena. Contoh. Jadi penjak awam kan, kita ada satu yang baru kita tubuhkan sebab kita nampak akhir-akhir ni memang ada keperluan untuk itu. Jadi kita ada satu pusat pemulihan di Perak, khas untuk penjawat awam. Jadi kita harap mereka ni boleh dipulihkan dan diberi peluang kedua. Dan kebanyakannya dadah yang diambil pun agak baru novice lah kata orang, baru ambil, baru setahun 2 tahun, boleh lagi dia boleh sebati macam tu lah orang ni. Okey. Baik Tuan, kita tak punya banyak masa. Jadi harapan lah Tuan kepada masyarakat. Saya harapan saya lah untuk kepada orang-orang KL. Harapan saya kepada orang KL ni untuk kita sama-sama lah turun padang. Selama ni kita rasa bukan masalah aku, it's not my problem. Ini memang satu penyakit sebenarnya. Kalau kita kata itu, entah masalah dadah ni dah ada kat dalam rumah kita pun tak tahu, tak sedar. Entah ahli keluarga kita dah kena, kita pun tak tahu. Jadi kalau kita boleh bersama-sama, sekurang-kurang paling simple lah zaman sekarang ni, pergilah Facebook kami, tengok apa yang ada dalam tu, selongkor-selongkor lah. Lepas tu like and share. Lebih kurangnya itu zaman sekarang lah. Ini orang KL punya style. Lebih kurangnya tu like and share. Itu cukup lah. Baik, dan anda boleh dapatkan maklumat lebih lanjut sebenarnya menerusi laman media sosial AADK. Ada banyak sebenarnya maklumat dan info, dan AADK ni pun satu yang seronok Syah. Mereka suka kongsi ni berita dan juga tepat program. Sekali. Terima kasih. Dan ada pesanan daripada Tuan juga. Apa last sekali lah ni. Last sekali. Apabila tuan-tuan puan, para pendengar semua ada masalah dadah ni, tak kisahlah nak report pasal tokan ke, orang mengedar dadah ni, ataupun jiran sebelah ke, atau anak sendiri yang terlibat dengan penagihan dadah, atau mungkin kita tak nak anak kita terlibat dengan dadah ni, macam mana cara nak tolak dadah. Okey, just satu nombor telefon je yang tuan-tuan perlu simpan ni, sebab takut kita terlupa. Okey, simpan nombor ni 03 89 11 22 33. Senang je. Senang. 89 11 22 33. Betul. Satu lagi nak WhatsApp. Ni kalau tak nak bercakap, malas nak bercakap, nak WhatsApp, boleh. Malu. Boleh, tak ada masalah. 019 626 2233. Baik, okey. Itu 24 jam yang ni. Boleh tak ada masalah. Lah, boleh bincang. Jangan segan eloklah orang kata lakukan tindakan awal sebelum terlambat. Apa pun sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Mat Razif Wan yang merupakan pengarah di Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. Dan untuk anda terus dengan kami di Bernama Radio. Stesen Berita Bisnes Anda. Ada terlepas